العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واقتدى بقدوته واستنى بسنته وعمل بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Ya. Ada di masyarakat di negara Mesir atau negara-negara Arab yang malam 27 adalah malam yang dinanti-nantikan. Ya, oleh kebanyakan ahli-ahli ibadat di sana. Ya. Di Malaysia ni wallahu a'lam. Ya, tak pasti. Adakah malam dinantikan penuh surau dengan masjid ke, atau malam nantikan penuh kat Tesco Jaya? Tak tahu. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat tentang malam 27, maka sudah pasti di mana-mana surau ataupun masjid kalau diadakan tazkirah tak ada tajuk lain. Maka inilah tajuk yang akan dibicarakan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Saya nak buat tajuk lain pun rasa salah juga. Kan ada tajuk Aidil Fitri pun ada kan. Tapi sebab kita nak ambil sempena kurniaan Allah ni, maka kita tengoklah secara ilmiah apa yang boleh kita kongsikan bersama tentang Lailatul Qadar. Sebab secara pemerhatian pada hari yang ke-23 yang baru ni saya tengok hujan. Bila hujan ni bukan tanda Lailatul Qadar lah. Kemudian pula pagi yang 25 pun tengok matahari elok panas. Pun itu tidak menunjukkan tanda Lailatul Qadar. Jadi berkemungkinan kan pada hari malam ni ataupun pada malam yang ke-29. Jadi oleh kata peluang untuk mendapat Lailatul Qadar ni masih ada. Kalau tanda juga takut malam 21. Kadang-kadang saya tak puasa tu yang kan. Kalau satu saya tak puasa. Kalau ke bandar. Teralik kita tak nak tengok cuaca pada pagi tu. Kadang-kadang pagi tu kita boleh tahu sama ada malam tu berlaku Lailatul Qadar ataupun tidak. Okey, baik. Jadi secara ilmiah ni kita tengok di sini pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah gabungan dua perkataan Arab, itu Laila dengan Al-Qadr. Tapi orang kita ni kebanyakan dia tak disebut kalau huruf perkataan tu daripada 3 huruf tengah ni baris mati. Ada Qadru dan ada Qadar. Sama macam Bakar, Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakrin. Kan? Kalau mengikut baris yang betul. Tapi mereka orang kita dia jadi Bakar. Bakar tak apa lagi. Dia panggil Cipel. Terbakar tu. Itu lari pada makna kan. Sebab Bakrin itu bukan makna terbakar, makna cepat segera. Nabi bergelarkan Abu Bakar sebab apa? Sebab Abu Bakar dia orang cepat. Dalam perkara-perkara kebajikan dia orang yang apa? Dahulu. Dia masuk Islam dia dulu. Kalau dakwah pun tak cakap banyak, terima terus. Jadi ini di atas sifat yang positif. Melalui panggilan Abu Bakrin. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok di sini, ayat dua perkataan Laila dengan Al-Qadar. Baik, Laila bermaksud malam. Manakala Al-Qadru pula ataupun Al-Qadar menunjukkan beberapa maksud. Yang pertama, sesuatu yang berharga, yang bernilai. Yang kita sebut kadar kan. Kadar sesuatu tu mana nilai dia lah, ataupun harga dia. Yang kedua berkaitan dengan penentuan takdir manusia. Yang berkaitan dengan 4 perkara itulah. Yang dikatakan qada mubram yang tidak boleh kita lari daripadanya. Itulah 4 perkara. Berkaitan dengan rezeki, jodoh, nasib dan juga kematian. Jadi kita tak boleh nak tolak. Sebab kalau kita tak ada rezeki, tak hidup kita dekat dunia ni. Rezeki ada, cuma banyak mana? Banyak mana itulah yang akan jadi mu'allaq. Bergantung sejauh mana usaha kita, bergantung sejauh mana ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga yang dikatakan Al-Qadru juga kemuliaan ataupun kedudukan yang tinggi. Inilah di antara maksud Al-Qadru. Jadi bila kita gabungkan antara dua perkataan antara Laila malam tadi dengan Al-Qadru, jadi maksudnya malam yang mempunyai kemuliaan dan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, di mana pahala dilipat gandakan. Kita semua maklum satu malam saja digandakan amalan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tengok nanti huraian maka kita akan nampak banyaknya kelebihan dan juga fadilat malam Lailatul Qadar.
Sampai ada satu hadis Nabi kata apa? Man hurima khairaha faqad hurima khairu kulluhu. Barang siapa yang diharamkan, ya, maksudnya yang dia dihalang, ya, mungkin disebabkan dosa atau kecuaian dia, ya, daripada mendapatkan kebaikan pada malam atau qadar, maka dia juga akan dihalang ataupun diharamkan mendapat kebaikan seumur hidup. Itu dia. Ya, bayangkan saya begitu sekali ancaman daripada Allah dan juga Rasul. Aman ni malam atau qadar bukan boleh buat main lah. Ya, mari kita kena robot. Kamu kalau sebagai pejuang Islam ni lah masa. Ya, sebab kalau kita tengok sejarah nanti pun itu qadar adalah berkaitan dengan perjuangan, ya, menegakkan hukum Allah. Kita akan tengok lagi. Okey, baik. Dan serta ditentukan takdir bagi manusia dalam tempoh setahun. Ya, ingat kita punya qadar takdir ni dah ada dah. Ya, daripada kita mati, daripada kita hidup sampai kita mati. Semua dah ada dekat Lauh Al-Mahfuz. Jadi pada malam atau qadar ini dalam tempoh setahun. Ya, kan contoh tahun ni apa? 1434. Ya, anda pergi ke 1435, maka itulah yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang 4 perkara tadi. Kan rezeki kita macam mana, habis kita jadi kaya atau kaya jadi kaya ke, kan, dan sebagainya. Ya, semuanya, ya, bergantung sejauh mana ikhtiar usaha kita dan tawakal kita kepada Allah. Sama juga dalam bab jodoh. Ya, tambah seorang lagi ke, tambah 2 ke, ya, cerai ke, ya, dan sebagainya pun, ya, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Ini semua termasuk dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kita tidak dibenarkan menjadi golongan yang apa? Yang berserah semata-mata. Kita diberikan ikhtiar, keupayaan untuk membuat pilihan, untuk berusaha dan sebagainya. Kalau tak berlaku juga apa yang kita nak, maka itulah yang dikatakan takdir terhadap kita. Mana nak serah pun saja tak boleh. Ya, tak boleh. Akan jadi macam pah belalang, tak boleh dah. Agak dia kata ulat dalam batu boleh makan dia dah. Takkan dalam rumah besar dekat tu tak boleh, tu orang yang berserah. Ya, mana dia apa kita panggil lah, Jabariyah. Kan? Maknanya apa saja semua yang bergantung pada Allah. Ya. Mana dia tak perlu usaha. Ya. Kalau rasa Allah perlu bagi rezeki kat dia, maka hiduplah dia. Ini adalah satu keadaan yang menyebabkan wasa akidah. Jadi kita kena usaha. Okey, baik. Jadi itu adalah maksud Lailatul Qadar apabila digabungkan antara dua perkara. Sekarang kita tengok pula ya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Subhanallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ya, di sini kadang-kadang menimbulkan persoalan setengah orang yang tidak faham tentang sejarah. Ya, dia timbul persoalan sebab apa? Dia heran, kenapa kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan? Ya, kan? Sedangkan Allah bagi tahu Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nabi pula suruh cari Lailatul Qadar bukan 17 Ramadan. Bila? 10 malam yang terakhir. Ya, ini juga saya kata tadi, kalau kita tidak belajar tentang sirah atau sejarah tentang penurunan Al-Quran, kita tak akan dapat jawapan. Maka kita kena faham yang dikatakan penurunan Quran itu pada malam Lailatul Qadar pada dua peringkat. Peringkat pertama dan kedua. Yang pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Atau yang dikatakan jumlatan wahidah, turun seketul. Ya, turun sekaligus. Ya, itu berlaku pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimasukkan oleh Allah. Dan juga yang kedua, daripada Lauh Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah. Kepada malaikat Jibril yang berada dekat kiblat malaikat ni, dekat langit dunia. Ya, dan yang ketiga, ia daripada malaikat Jibril ya kepada Rasulullah, itulah yang berlaku pada 17 Ramadan. Jadi yang kita sambut tu yang mana? Yang daripada malaikat Jibril kepada Nabi SAW, yang merupakan fasa yang ketiga ya pada sejarah penurunan Al-Quran. Tetapi tidak sekaligus ya. Munajjaman ini berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Dan ada sebab ya kenapa diturun berperingkat. Mungkin tuan-tuan dan puan telah pun diterangkan oleh para pentazkirah dalam kuliah-kuliah atau pentazkirah sebelum ini. Ya, okey, baik. Kemudian kita tengok lagi. Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, dan adakah engkau dapat mengetahui apakah dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Ya, maka dijawab, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kenapa Allah tak kata 1000 tahun? Ya, kenapa Allah kata 1000 bulan? Dan Allah kata lebih baik yang bukan sama. Sebab kadang-kadang ada setengah ustaz penceramah dia tersilap. Ada kata Lailatul Qadar itu menyamai, bukan menyamai. Ya, Allah tak kata menyamai, Allah kata khairun.
yang lebih baik. Bila lebih baik, tidak, kita tak tahu bandingan dia sebenarnya berapa lama, berapa dia punya orang kata apa betul-betul gandaan dia. Ya, mungkin sejuta, ya, mungkin bilion dan sebagainya. Tapi kenapa Allah sebut 1000 bulan? Kerana umur Muhammad nak sampai 1000 bulan ni terlalu susah. Ya, umur umat Muhammad. Ini kita kena faham. Ya, sebab 1000 bulan bila dibahagikan dengan 12 kan, dapat lebih kurang berapa? 82 atau 83 tahun lah kita kata. Ya, nak cari umat Muhammad yang sampai umur 83 tahun ramai tak? Ya, berapa ramai perkara kita yang dah meninggal hari ni yang umurnya melebihi 80 tahun. Ya, sebab Nabi pun sebut dalam satu hadis, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Siapa sampai 60 tu standby, get ready lah. Kan? Yang lebih tu kira bonus tu. Ya, bukanlah maknanya dan tak sampai 60 tu boleh enjoy lagi. Ya, boleh seronok dah. Ya, sebab mati ni tak tahu bila. Ya, tapi kebiasaannya kebanyakannya 60-70 itu adalah tempoh. Sebab Nabi pun wafat pada umur 63 tahun. Abu Bakar pun 63 tahun. Ya, Sayyidina Umar pun 63 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun. Sayyidina Osman lebih sikit, 82 tahun. Ya, itu adalah umur wafat ya Nabi dan juga para sahabat. Ya, jadi kebanyakannya dalam lingkungan tu. Ya, jadi kalau kita dapat mati dalam lingkungan tu mana? Betul tu. Ya, menepati apa yang Nabi sebut. Ya, okey, baik. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, apabila umur umat Muhammad ni yang nak sampai kepada apa? 1000 bulan bersusah tu nak Allah menggunakan perkataan al-musyahid. Kalaulah ada sekalipun orang yang mencapai umur 1000 bulan, tetapi adakah 1000 bulan tu solid penuh dengan ibadah? Ya, kita tak nak kena tolak lagi. Umur balik dia dah berapa tahun sebelum balik tu, kan? Tara dia balik yang berapa tahun yang dia leka lalai dan sebagainya. Ya, secara peribadi kita yang betul-betul yang dapat pengetahuan tentang agama. Ya, kita dapat orang kata apa? Rasa tenang, khusyuk dalam sembahyang ni bila. Selalunya yang kita serius dalam ibadah. Kebanyakan saya tengok bila kita berkahwin. Selalunya lah. Biasanya kalau bujang ni dia susah. Kan? Mungkin sembahyang pun tak apa, khusyuk teringat macam-macam. Kalau orang kahwin ni kalau teringat macam-macam juga tak tahulah. Kan? Ya, biasanya kalau kahwin ni dia dah ada dah sedikit sakinah, ada dah sedikit mawaddah. Kan? Ini adalah kebiasaan. Ya, saya tak tahu kalau Allah Akbar teringat nombor 2 pula tak tahu. Kan? Ya, manusia kan. Ya, kita tak, tetapi kebiasaannya lepas nikah dia berubah. Kalau dulu dia nakal, lepas nikah dia baik sikit. Ya, dan umur orang 40 tahun. 40 tahun sebab apa? Matang. Ya, matang. Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi sendiri, ya, aku berumur 40 tahun baru aku rasa, dia kata, rasa nikmat khusyuk dalam solat. Sampai macam tu sekali. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok di sini nah, ini adalah merupakan satu perbandingan yang sesuai dengan umat Muhammad. Jadi oleh kerana itu kita kena rebutkan. Sebab kita pun tahu kalau umur kita sampai 1000 bulan pun belum pasti 1000 bulan itu penuh dengan ibadah. Sebab Allah menawarkan kepada umat Muhammad, ya, carilah, rebutlah malam tu. Ya, siapa yang beribadah pada malam tu dia akan ganjar lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Ya, 1000 bulan yang macam mana? Yang penuh dengan ibadah. Bukan 1000 bulan tu 1000 bulan yang kosong tak, yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan pahala. Itu maksudnya. Baik. Dan pada malam itu pada malam Qadar turun malaikat dan Jibril. Kita tengok ya, Allah SWT mengkhususkan perkataan Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya, kenapa Allah sebut Jibril? Tak sebut pun tak apa, betul tak? Sebab Jibril itu salah satu daripada malaikat. Ini yang menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Ya, dan yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita bahawasanya walaupun Nabi SAW telah wafat, kita kena faham ya, tugas malaikat Jibril ialah menurunkan wahyu. Ya, sepatutnya malaikat Jibril tak turun dah, tugas dah selesai. Ya, tugas dia dah tamat dengan kewafatan Nabi SAW. Ya, itu yang mungkin saya pernah ceritakan dulu. Ya, pada bulan lepas ataupun sebelum ni, bahawasanya Allah SWT telah meletakkan ya, yang dikatakan keberkatan itu kepada beberapa perkara. Antaranya Allah akan berkat pada Quran. Ya, Allah kata Quran ini ada keberkatan. Dan ada yang Allah letakkan berkat di mana? Dekat Mekah. Ya, bila ada orang pergi Mekah dia berubah menjadi orang baik. Ya, dan begitu juga Allah juga mencipta keberkatan itu bersama malaikat Jibril. Maka setiap kali malaikat Jibril turun ke bumi, penduduk bumi akan mendapat keberkatan ya yang Allah ciptakan bersama dengan. Itu ketika mana Nabi SAW nak wafat, ya, maka Nabi menangis. Nabi menangis ini banyak sebab, ya, dan bukannya kerana Nabi menangis sebab diri dia tak, tapi mengenalkan kita sebagai umatnya.
Apa di antara sebab Nabi menangis? Sebab kan apa? Nabi, orang kata, bimbang, selepas daripada kewafatan aku, maka Jibril tidak akan turun lagi ke mana? Ke bumi. Ya, maka bila Jibril sudah tidak turun lagi ke bumi, maka akan terputuslah, ya, antara umatku dan juga keberkatan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi bila malaikat Jibril dengar apa malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, jangan bimbang. Ya, akan turun juga, tapi setahun sekali. Ya, dengan izin Allah. Bukan saja-saja turun dah. Ya, biizni rabbihim, dengan izin Allah. Ya, nampak? Mana Allah izinkan baru turun. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam ayat itu juga menunjukkan bahawa malaikat ini, ya, antara orang kata makhluk yang memang sangat terikat, ya, dengan surat Allah Subhanahu wa taala. Mana malaikat ni jangan kita duduk sangka mereka ni memandai-mandai. Ya, pergi catat sana, catat sini. Ya, nampak tak? Duduk pergi sana dah. Setiap pergerakan mereka semuanya, ya, di bawah apa nama? Pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita jangan terbayang atau terfikir malaikat ni nak buat maksiat. Tak mungkin. Sebab Allah dah beritahu la ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Ini sifat malaikat. Tak pernah derhaka dan sentiasa buat apa saja perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok di situ, itulah di antara, ya, perkara-perkara yang kita kena rebut. Ya, di antaranya ialah amalan-amalan yang mana kalau kita buat, kita akan didoakan oleh para malaikat. Ini kena rebut, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malaikat tidak akan mendoakan sewenang-wenangnya, melainkan mereka yang didoakan itu dalam keadaan apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat adalah doa yang apa? Yang mustajab. Tidak ada hijab, ya, antara permintaan mereka dengan penerimaan Allah. Sebab dia pernah doa, dia pun minta izin Allah dulu untuk mendoakan orang, tidak baru boleh doa. Malaikat tak sewenang-wenangnya doa. Kan macam kita hari kita doa ke orang, kita pun tak tahu orang tu layak ke tak layak didoakan. Ya, macam Nabi Nuh alaihissalam doakan anak dia. Ya, Allah tegur. Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Anak kamu tu bukan daripada keluarga kamu. Tengok. Nabi Nuh kena tengok. Begitu juga Nabi Muhammad nak doa kepada Abu Talib, Allah tegur juga. Ya, maka Nabi waladin amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh. Ya, bagi Nabi dan orang beriman mendoakan, ya, orang-orang mati yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Tengok. Allah tegur. Ya, sebab apa? Sebab kita manusia, kita tak tahu. Kita boleh angkat tangan minta, tapi kita tak pasti orang yang kita minta tu, ya, adakah, ya, mana boleh ataupun tak boleh. Tapi malaikat tak. Ya, sebelum nak doa minta izin dulu. Ya, itu sebab carilah amalan-amalan yang melayakkan kita didoakan oleh malaikat. Antara duduk dalam majlis ilmu. Nampak? Ya, duduk dalam apa? Majlis tazkirah. Itu heran tiba-tiba mufti kata tazkirah bid'ah tu cerita ke mana? Itu tak pasti, mengganggu pula dia kata. Kan? Ini pun saya pelik. Kalau yang cakap tu apa nak penjual burger dekat Simpang 4 tu tak apa. Kan? Cakap ni mufti. Ya, jadi orang jadi celaru dan keliru. Ya, kan tak sepatutnya, ya. Saya sampai kata mengganggu ni bagi saya tidak terima secara peribadi. Kalau orang lain tu wallahu a'lam. Ya, sedangkan taskan tujuan kita nak tolong betul. Kan, yang mana yang tak betul peringat, yang mana lupa, itu tujuan taskan. Ya, saya pun tak tahu lah damak taman. Kalau nak dikatakan Nabi tak buat, habis tu yang selawat tu bila masa Nabi buat. Kan? Selawat tu. Tambah kalau selawat setengah tempat lagi merapu sebut apa pun tak tahu. Ya, tanya balik apa benda apa cik sebut. Entah dia kata ada tulis kat dinding tu. Baca. Ya, berapa banyak tempat macam tu. Tak ada kata bid'ah pula. Nampak kan? Ini yang kadang-kadang kita pun rasa macam pelik. Ya. Jadi mesti ada sesuatu yang apa? Yang tersirat di sebaliknya. Baik, jadi itu di antara perkara kita duduk dalam majlis ni, ilmu ni, majlis tazkirah, masya-Allah. Ini antara amalan yang akan didoakan oleh malaikat. Ya, selagi mana kita orang kata tak bangkit, tak berpaling, ya, dan sebagainya, maka selagi itu kita akan didoakan oleh para malaikat. Antaranya lepas sembahyang pun sama juga. Kalau boleh lepas sembahyang jangan turun, kita bangkit, duduk, berdiri, beritu pun, ya, termasuk di antara amalan yang akan didoakan oleh para malaikat. Okey, baik. Kemudian kita tengok mana? Kerana membawa, turunnya malaikat dan Jibril dengan izin Allah, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Baik, sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi sejahtera ni boleh kita tafsirkan pada dua. Yang pertama pada malam tu semua. Maksudnya malam tu sejahtera, tenang, aman. Ya. Yang kedua pada orang yang menghidupkan malam dengan ibadat pun akan berada dalam sejahtera, lapang dan rasa tenang dan sebagainya.
Ya, itulah yang dimasukkan dengan apa? Salam. Ya, Allah menggunakan perkataan nakirah umum. Ya, Allah tidak menggunakan perkataan ma'rifah as-salam, tapi salamun. Ya, sejahtera. Apa yang sejahtera? Tak kira malam kau, kepada orangnya kau, ya, ataupun kepada apa saja yang berkaitan dengan peristiwa malam Lailatul Qadar. Semuanya akan mendapat kesejahteraan. Sampai bila? Hingga terbit fajar. Ya, jadi menunjukkan kepada kita yang kita nak rebut ini ialah malam. Sebab ada pandangan yang mengatakan kalau kita rebut siang pun dapat juga. Ya, naharuha kalailiha. Siangnya seumpama malamnya. Ya, tapi bagi pandangan saya lebih cenderung kepada malam. Sebab Allah tak kata yaumul qadri, tapi Allah kata lailatul qadri. Kalau yaumul qadri betul siang malam. Ya, tapi kalau lailatul khusus dah lailah kan malam. Jadi oleh kerana itu kita rebutlah pulang. Ya, macam apa nama? Sebelum subuh nanti kita bagi sahur. Ya, ada masa. Sebab kadang saya puji juga ya masyarakat kita mengamalkan imsak. Sekarang orang imsak tu bagi dia tak dimakan, kan tak dimakan. Imsak tu berhati-hati, jangan terlajak. Ya, tapi saya lebih suka mana berhenti atas situ, ada 10 minit guna masa untuk sembahyang tahajud ke, kan, dan sebagainya. Ini positif lah, kan, dapat. Tapi kita biasa selagi kita azan tu tambah nasi lagi. Kan, tak azan lah, takut terlajak. Ya, pasal dia guna istilah lampu kuning, dia pun lampu kuning ni kena laju lagi. Kan, jadi masa tu kena tambah lagi. Kan, tu cara faham kita ni dia tak sama. Sekarang lampu kuning tu dah seluruh orang kan, seluruh roti. Ya, sekarang dia lagi laju. Tengok kepada apa masing-masing kefahaman. Tapi yang paling baik elok kita berhenti, gunakan masa untuk ibadat. Ataupun kita sembahyang siap-siap dulu. Ya, lepas tu baru kita makan apa? Makan sahur. Ya, sebab sahur tu pun ibadat juga. Tapi kita kena ingat, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, cuba tengok. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala sallallahu muttafaqun alaih. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan melakukan muhasabah serta mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka segala dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Baik, Nabi menggunakan qama. Qama mana apa? Berdiri. Ya, tapi saya terjemah sini menghidupkan malam. Ya, kali itu mana berdiri? Baik. Apa kadang ibadat yang kita buat secara berdiri? Baca Quran. Ada orang baca Quran berdiri? Orang kata bang terbiak tu. Kan mana ada orang baca Quran berdiri? Tak ada. Ya, baca Quran biasa kita baca duduk. Zikir pun selalu kita duduk. Biasa amalan yang dilakukan secara berdiri sembahyang. Di sinilah menunjukkan bahawasanya yang dituntut ya untuk ibadat yang kita dituntut untuk kita isikan pada apa saja seluruh qiyamul lail mesti ada solat, mesti ada sembahyang. Ya, walaupun kita tak sembahyang nak baca Quran saja, tak ada masalah. Baca Quran pun ibadat juga. Kan? Tapi di sini kita dah tengok dah penggunaan perkataan itu. Ya, kalau kita tak kaji, ya, kalau kita tak teliti, memang kita rasa macam buat ibadat apa saja pun tak ada masalah. Ya, betul. Tetapi lebih baik kita khususkan dalam bab apa solat. Ya, banyak solat kan, solat tasbihnya, tahajudnya, ya, solat hajatnya, solat taubatnya. Ya, memang kalau ikut ya bab solat ni kita tak payah buat solat baru lah. Solat yang sedia ada pun tak terbuat. Ya, tapi kalau orang tanya ada tak solat Lailatul Qadar, tak ada. Jangan memandai-mandai. Ya, macam orang buat solat apa? Solat Isra Mi'raj mana ada. Kan? Solat apa lagi tu? Nisfu Sya'ban tak ada. Ya, solat Lailatul Qadar tak ada. Secara khusus tidak ada. Ya, kan? Maknanya solat-solat yang apa? Yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Witir tak payah sebab kita dah buat dah. Ya, sebab Nabi dah sebut la witra fi lailah, tidak ada 2 witir pada satu malam. Tapi kalau siapa yang tak buat witir lagi, dia boleh ya buat witir bila pada penghujung. Ya, last sekali. Okey, baik. Jadi kita tengok di sini ada 2 ya yang Nabi sebut. Yang pertama iman dan yang kedua ihtisab. Ini syarat untuk mendapat keampunan ya terhadap dosa yang terdahulu. Iman bermaksud apa? Kita yakin dan percaya. Ya, apa saja yang kita buat itu adalah merupakan sama ada ianya syariat Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Kita hidupkan malam tu pada bukan saja sesuatu. Ya, bukan apa nama ini ada kata-kata untuk guru, bukan. Ini adalah daripada Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi siapa yang bangkit, dia sudah mengikut sunnah. Bila mengikut sunnah berarti dia sudah mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syariat dan sunnah itu tidak pernah bercakap. Ya, okey, baik. Jadi dan juga yang kedua ihtisab. Ya, ihtisab ini saya bubuh dua-dua sekali. Yang pertama melakukan muhasabah. Muhasabah di mana postmortem. Ya, kita tengok balik. Ya, orang kata apa? Ibadat pada tahun lepas.
Tuan-tuan, Lailatul Qadar dapat ke tak? Ya, puasa macam mana capai kepada ketakwaan? Ke belum lagi? Itu perlu kepada muhasabah. Sebab daripada muhasabah itulah kita akan tahu apa kelemahan dan apa kekuatan kita. Ya, macam kita lepas sembahyang, kan benar tak kita berfikir sejenak sembahyang tadi khusyuk? Ya, rasa macam mana? Tak khusyuk pasal apa? Agak pasal apa tak khusyuk? Ya, oh baru teringat tadi buka puasa, tadi makan sejemput nasi dia, contoh kan. Kan? Ya, jadi itu mungkin punca menyebabkan kita tak khusyuk pasal apa? Pasal perut lapar. Jadi mana kita dah tahu akan datang kita makan lebih sikit. Itu saya kata tadi perlunya kita kepada apa? Penelitian, pemerhatian terhadap ibadat untuk menjana ibadat yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu yang dikatakan muhasabah. Baik. Ataupun boleh juga kita terjemah ihtisab dengan mana apa? Mengharapkan ganjaran daripada Allah. Ya, kita buat tu kan apa? Nak masuk syurga. Buat tu pasal apa? Pasal nak pahala. Boleh tak? Tak ada masalah. Ya, walaupun sepatutnya sebagai hamba buat apa pun kerana nak mencari keridhaan Allah. Itu matlamat utama dalam ibadat. Tapi kata Imam Ghazali tidak salah. Tidak mengapa kalau siapa yang beribadat kerana nak syurga ataupun beribadat kerana apa? Tak nak masuk neraka, mengikut tahap masing-masing. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada pandangan ya ataupun pendapat macam-macam khilaf ulama. Ya, bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada mengatakan malam 21, tapi semua ganjil lah. Malam 23, 25, 27. Ya, tapi 27 malam apa pendapat yang terbanyak. Ya, kenapa? Kerana inilah yang dipegang oleh seorang sahabat Nabi yang faqih. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Asalnya tuan-tuan pun dah tahu, masih ingat lagi. Apakah formula dan yang digunakan pakai oleh Abdullah bin Abbas? Ya, itulah pada perkataan Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, yang terdapat Lailah 4 huruf. Al-Qadar pun huruf 5. Baca pun 5, 9. Berapa kali Allah sebut dalam Quran ni? 3 kali kan? Hanya dalam surah ni Allah sebut. Jadi 9 kali 3 apa? 27. Imam Abdullah bin Abbas kata 27. Sebab itu petunjuk yang Allah. Dan petunjuk yang kedua pula pada apa? Pada jumlah perkataan di dalam surah ini bila dihitung, ya, maka didapati ada apa? Ada 30 patah perkataan. Ya, lebih kurang lah ya, di kajian lah. Ya, kajian-kajian ulama. Ya, kita ni jadi baca Quran macam buta ya. Kan? Haram tak faham pun, ya. Apatah lagi nak mengkaji. Tengok. Ya, dia bersusun. Ya, dia bersusun perkataan. Ya, cuba tengok pada perkataan yang ke-27. Ya. Salamun 26 hiya. Hiya ni apa dia tu? Sejahteralah dia. Itulah merujuk kepada malam. Ya, di sinilah ulama kata Allah dah bagi clue dah malam 27. Tapi ini adalah pandangan ulama. Nabi pun tak bagi tahu confirm 27 dah. Sebab Nabi tahu jadi kita cakap macam tu malam saya tak bangkit kan. Confirm tak bangkit. Ya, tuan Nabi pun cerdik. Nabi pun kata apa? Taharau kan, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Nampak? Nabi tak sebut. Ya, bangkitlah kamu malam 27 saja. Memang malam Lailatul Qadar tak bangkit. Ya, Nabi tahu dah perangai-perangai kita ni. Ya, okey baik. Itu di antara perkara yang kita nak kenapa? Yang kita nak kena maklum. Balik tadi. Jadi itulah di antara sebab kenapa ramai yang cenderung ya pada malam 7. Kalau kita buka YouTube ke kamera, ya tuan-tuan tengok. Ya, malam 27 atau malam paling mulia. Ya, malam paling mulia. Dan ada imam-imam yang mengambil kesempatan khatam Quran. Baca juzuk tapi dia baca sedap dah, bukan baca saya tadi kan. Ya, mana kalau semayang tu tak rasa penat. Tak rasa letih. Kan? Ya, kita yang rasa letih pasal imam baca tak sedap. Kan? Ya, itu kalau imam baca sedap tengok 2 muka tak terasa lah. 3 muka tak terasa lah. Sebab lazat. Ya, nampak. Jadi mana orang yang lazat dalam ibadat ni. Ya, ada yang boleh sembahyang sampai bengkak kaki macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey baik. Ya, dan ada pandangan mengatakan pada malam 29 dan satu lagi saya lupa nak hubung. Ya, ada pandangan mengatakan pada malam terakhir. Semuanya ada sandaran daripada hadis tadi. Malam terakhir itu kalau ada malam 30 lah. Kalau malam 30 lah. Tapi tahun ni takkan 29 kan? Ya, 29 itu memang termasuk dalam malam ganjil. Baik, sabda Nabi hadis saya sebut tadi bang. Taharru Lailatul Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi dah sebut dari sini. Ya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Mana hanya orang yang mencari saja yang dapat. Ya, mana kalau orang tak cari je lah. Tak dapat dah benda-benda ya. Kan, ataupun dia apa tengok Hindustan malam tu tak dapat. Ya, dapat. Jadi kita kena cari. Ya, macam mana nak cari? Itu masing-masing cara. Ada orang dia sanggup tak tidur malam. Kan? Ada.
Kan, bila tidur lepas subuh baru tidur. Kan? Itu terpulanglah masing-masing hal. Ya, tapi sebenarnya yang paling afdal kita tidur, bangkit, kan, kita bertajuk bermula sahur, sembahyang berjamaah, kan. Lepas tu kalau boleh, kalau tak ada kuliah, kalau ada kuliah lah. Ya, kan. Kalau ada orang boleh buat kuliah bagi esok cantik, tapi nak macam mana? Ada setengah orang kerja esok. Kan, tidak boleh buat kuliah kan, kuliah kan pagi tu. Ya, sebab pengisian ni, ya, apa nama lagi banyak orang kata ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Baik, kalau tak ada kuliah, kita buat pengisian. Ya, kita berzikir. Dan kali yang paling biar sampai terbit matahari sebab kita nak tengok. Nampak tu penting. Ya, kita kalau boleh duduk berzikir sampailah apa? Terbit matahari. Tak kira berzikir ke baca Quran ke. Ya. Kalau macam saya esok tak ada kuliah subuh, saya akan bagi kuliah pada anak-anak. Akan sembahyang berjamaah di rumah, okey, kita buat kuliah. Cerita sikit pada okey, kita tengok kan waktu pagi macam mana. Kan? Sebab kita nak tengok ada tak ya tanda-tanda yang dikatakan apa? Ada itu pada itu. Okey, baik. Jadi itu di antara beberapa perkara yang berkaitan bila berlaku waktu qadar. Nak selamat bangkit setiap malam selamat. Kan insya-Allah datang. Jangan main balik buat dulu tengok orang nombor apa naik. Kan? Orang 7 ada pun 7 dia. Ya, okey baik ya. Kemudian kita teruskan lagi. Ini dalil dalil yang mengatakan bila berlaku waktu qadar itu sama juga. Ya, yang Nabi kata wahya lailatul witrin. Pada malam-malam ganjil. Ya, okey baik. Tanda-tanda waktu qadar. Yang pertama, cahaya yang sangat kuat menerangi pada malam tersebut. Kalau kita bangkit semalam, yang boleh kita nak tahu malam tu cahaya terang tak? Orang bangkit semalam, mana dapat? Sebab kenapa Nabi suruh bangkit 10 malam tu? Supaya kita dapat perbezaan. Tapi biasa kita kalau bangkit tidur, agak-agak kita tengok tidur. Mana ada, tak ada nak tengok tidur saya ada apa dah tu. Kan, tengok bini masa apa? Ya, itu berlambak. Ya, jadi kita bukan bangkit, kita nak peka tengok tu, cahaya ni macam terang ni. Kan? Tapi kita tengok malam esok lah. Kan? Tengok malam esok lagi terang pada malam. Contoh kan. Jadi itu sebab kenapa Nabi menggalakkan kita bangkit setiap malam supaya kita dapat buat perbandingan dan perbezaan. Ya, tapi jangan bangkit buka jendela betul tidur balik. Kan? Ada ala-ala bangkit itu buat ibadat. Itu yang penting. Soal dapat tak dapat itu anugerah Allah. Kita kena ingat ya. Dan untuk pada ni anugerah Allah. Semua orang dapat ke tak? Ya, semua orang. Tak semua orang. Ya, kalau semua orang dapat, dia tak jadi satu benda yang istimewa. Nanti kita kena faham. Ya, Nabi tak payah susah, Nabi kata suruh cari. Kalau semua orang akan dapat. Yang dapat ni betul-betul orang yang dipilih oleh Allah. Ya, dapat. Jadi beruntunglah kalau siapa yang dapat. Ya, dan alangkah malah dan rugi kalau siapa yang tak dapat. Yang mana tak dapat tu kan apa? Kecuaiannya dan sebagainya. Ya, okey baik. Saya nampak ni apa? Minum tangan kanan boleh tak? Minta maaf. Saya sensitif dia dah. Ya. Tak kira saya anak murid muda, anak murid tua, saya tegur semacam ni lah. Minta maaf macam-macam. Dia tak boleh. Dia jadi orang kata tak tegur, semua salah. Kan? Kena tegur. Minta maaf lah. Minta maaf macam-macam. Jangan bulan depan tak main pula. Ya. Sebab kita maklumkan Nabi suruh kalau makan minum lah dengan makan minum dengan tangan kanan kan. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kanan. Jadi betapa kadang-kadang kita terbiasa satu. Yang kedua sebab tak ada orang tua. Kan? Ya? Itu di antara benda yang menyebabkan kita jadi kebiasaan. Minta maaf banyak-banyak. Kadang semua salah tapi kalau tak tegur kalau nanti dia dakwah saya kat akhirat minum. Kan? Ustaz dia mengajak tengok aku minum tangan kiri tak tegur. Letih kita nak jawab. Habis kita tegur siap-siap. Ya? Okey, minta maaf banyak-banyak. Baik. Jadi kita tengoklah. Itu di antaranya. Yang ketiga, yang kedua, ketenangan jiwa dan kelapangan dada orang-orang yang beriman. Ini pun sama juga. Yang saya sebutkan tadi yang salah tadi. Ya, tapi siapa yang dapat orang beriman, mana orang fasik, orang munafik tak dapat. Ini semuanya saya ambil daripada tafsir Al-Munir ya. Dalam tafsir apa nama tu? Surah Inna Anzalna. Ya, kalau siapa ada terjemah dia boleh tengoklah. Benda sama aja. Ya, surah Al-Qadr ya, tafsir Al-Munir. Okey baik. Kemudian yang ketiga, angin bertiup tenang. Tidak berlaku ribut atau apa saja yang seumpama dengannya dan cuaca pun sangat menyenangkan. Tidak terlalu panas dan sejuk. Ini sama macam tadi, sama macam di atas kan. Kalau kita bangkit hanya semalam saja, kita takkan dapat perbezaan. Perbandingan. Yang mana cuaca yang paling orang kata apa, paling selesa, yang mana yang mungkin kurang selesa dan sebagainya. Dan yang keempat ini anugerah Allah. Di mana Allah akan perlihatkan dalam tidur seseorang yang dipilih oleh Allah. Seperti yang berlaku kepada beberapa orang sahabat Rasulullah. Masya Allah. Ya, kalau dapat yang dituntut, alhamdulillah, untung kita. Tapi itu saya kata tadi, benda anugerah Allah tak menentu. Ya, sila-sila tuan-tuan, ya, lebih diutamakan oleh Allah daripada apa? Daripada orang yang menyampaikan ceramah itu sendiri. Semua. Sebab benda kurnia Allah ni kita tak tahu.
Kita kena faham satu lagi pertama, kalau sahabat Rasulullah boleh bermimpi, agak kita boleh tak? Tak mustahil. Boleh tak? Kalau sahabat Rasulullah boleh bermimpi, dapat alamat, tanda atau kadang, agak kita boleh tak? Macam mana tak boleh juga? Sahabat dengan kita ni sama je. Sahabat dengan kita ni sama saja. Cuma lebih sahabat kerana mereka dapat bersama dengan Rasulullah. Tapi di seluruh keimanan sama. Contoh jangan lupa hadis Nabi kata bertuba liman ra'ani wa amana. Beruntung orang yang dapat melihat aku dan beriman dengan aku. Tapi Nabi sebut sekali je. Tapi lepas tu Nabi kata tuba 7 kali Nabi sebut. Beruntunglah. Liman lam yarani wa amana. Sesiapa yang tak pernah melihat aku tetapi masih boleh beriman dengan aku. Itu siapa tu? Kita. Jangan tengok orang lain. Hang kita lah. Kan? Kita kadang-kadang tu jadi masalah, kita baca Quran kita tak rasa ayat Quran Allah tunjuk kat kita. Ini untuk Bani Israel ni, kita orang Melayu tak kenal. Nak tunggu ayat ya Bani Melayu mana nak jumpa. Kita kena faham kenapa Allah sebut Bani Israel, ada sebab. Mesti ada sebab kenapa Allah sebut Bani Israel berulang-ulang kali dalam Quran. Di situlah gambaran satu umat dahulu yang pernah Allah muliakan, tapi lepas tu apa jadi? Hampan. Jadi hina sehina-hina. Kalau rasa bangsa Melayu nak jadi macam tu, buat. Ikut orang yang Bani Israel. Cukup. Ini benda yang kita kena ambil iktibar dan pengajaran. Okey, baik. Jadi maknanya kalau sahabat pun boleh bermimpi, maka tidak mustahil di kalangan kita pun boleh. Sebab ada satu hadis Nabi bersebut, masalul ummati masalul matar. Perumpamaan umatku macam air hujan. La yudra awwaluhu khair am akhiruh. Tak tahu yang mana lebih baik. Hujan yang turun ni, titisan yang pertama baik kan titisan yang akhir baik? Sama aja. Kan titisan yang pertama pembaik, yang terakhir pembaik. Itulah perumpamaan umat Muhammad. Cuma yang generasi awal ni beruntung lebih sikit lah, sebab mereka ada Nabi yang boleh mereka rujuk. Kita zaman kita tak ada Nabi tapi kita ada ulama. Kan? Ada ulama. Cuma yang rugi nanti bila sampai satu zaman yang sudah tidak ada lagi ulama. Yang ada ulama adalah semua. Itu berapa? Itu tak apa. Itu sampaikan apa? Bila nak tanya pandangan, orang jahil lah yang akan menjadi tempat rujukan mereka. Sebab kenapa kita selagi mana ada alim ulama, tuan-tuan berebut peluang pergi mengaji. Dengar tadi kan, 3 aja bagi pergi cuti raya, lepas tu start dah pula main tak apa. Kan tak ada masalah. Memang raya tu tak kali ikut sunnah. Kan sunnah Rasulullah, raya ni sehari je. Hari puasa ni kita yang bantai sekarang. Raya ni sehari je. Hari raya pertama, hari kedua tu sunnah puasa 6 dah sebenarnya. Kan, tapi nak macam mana? Raya berlambak lagi kat dapur. Kan, rumah pun banyak tak pusing lagi. Kan, jadi itu sebab kita biasanya kita melambatkan. Kalau dulu suasana dulu lah, sekarang saya tanya kawan-kawan tak ada arah. Ada setengah tempat lah di Kelantan, di Kedah. Mereka raya memang sehari betul-betul 1 Syawal.